أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah. Pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat kita bersama lagi untuk kita teruskan kelas Asas Tajwid Al-Quran. Malam ni merupakan rakaman yang ke-80. Genap 80. Kelas yang ke-80, Masya Allah. Dah 2 tahun lebih. Alhamdulillah. Okey, untuk malam ini agak istimewa insya Allah siapa yang dapat hadirkan diri. Tapi saya nampak senarai yang masuk ni kebanyakan daripada Singapura. Yang Indonesia pula. Malaysia ada satu dua je. Agaknya sibuk malam ni malam bersejarah bagi yang duduk di Malaysia. Tapi apapun tetap tajwid kita on juga. Dia tak ada kena mengena dengan tarikh lahir ke ataupun apa-apa peristiwa. Asalkan ada peluang kita teruskan juga muzakarah kita demi kebaikan kita dan juga demi manfaat diri kita insya-Allah. Sementara tunggu yang lain masuk. Tajwid kita masih lagi Alhamdulillah kita bincang dalam kaedah yang sama, iaitulah kita buat dalam bentuk mudzakarah. Mudzakarah ni masih lagi kita dalam peringkat ulang semula dan ulang dan murajaah ulang dan ulang. Uh, kita belum habis lagi. Kita belum khatam lagi kitab tajwid. Kurikulum ataupun susunan segala tajwid, segala hukum-hukum dan juga bab-bab yang ada dalam pelajaran-pelajaran yang ada topik-topik yang ada dalam kitab tajwid. Saya gantung satu je, saya masih simpan satu, iaitulah Hamzatul Wasl. Hamzatul Wasl, Hamzah Wasal, Hamzah Wasal macam mana kita nak baca, dan terdapat beberapa hukum yang perlu kita tahu secara ilmiah. Itu masih lagi belum kita bincangkan. Selain daripada itu, saya rasa kebanyakan tajuk-tajuk yang penting ataupun yang basic dan utama dalam ilmu tajwid secara umumnya kita dah bincang, dan bukan setakat bincang, kita dah berulang-ulang kalinya. Setiap kelas kita buat murajaah, kita buat ulang kaji bersama, ulang semula. Dan dalam cara kita ni kita buat ulang, dan saya dah sangat-sangat menggalakkan peserta ataupun setiap yang hadir bersama mengambil bahagian untuk bercerita dan bagi penjelasan dan juga kongsi apa yang kita faham. Rupa-rupanya bila kita buat dengan cara ini, selalunya yang ambil bahagian ini muslimin lah, para qari-qari, qari-qari yang akan ambil bahagian. Tapi ada juga yang muslimat dalam bab soalan, mungkin ada peluang boleh. Rupa-rupanya bila kita buat cara gini, banyak kita akan dapat penambahan ilmu, dan juga kita akan mendapat lebih jelas, lebih faham, lebih mendalam sebenarnya. Padahal kita bincang dan kita ulang bab yang sama. Contohnya izhar halqi pun. Hatta contoh bab yang paling mudah, yang paling basic sekali, dan ataupun tajuk yang awal-awal lagi, bila kita ulang dan kita muzakarah dan kita hurai dan kita cuba jelaskan, kita seolah-olah kita menggali lebih dalam, lebih mendalam, dan lebih kita memahami hakikat hukum izhar halqi dan hakiki itu. Macam mana sebenarnya kedudukan izhar hakiki halqi itu, dan macam mana dia punya wujudnya ataupun berlakunya hukum izhar itu. Dan bila berlakunya hukum izhar itu, macam mana pula kita sebagai pembaca nak membaca dan nak memberi hak kepada hukum itu dengan sepenuhnya. Jadi dengan cara kita mengkaji ataupun kita sama-sama kita buat muzakarah ini, Masya Allah kita akan dapat setiap, bagi saya lah, hampir setiap minggu kita akan dapat sesuatu yang baru, Masya Allah. Cuma malam ini tajuk kita agak ke depan sangat. Jadi siapa-siapa yang baru hadir,
Saya nampak ada wajah-wajah baru, Masya Allah, nama-nama baru. Jadi kalau baru hadir malam ini ataupun baru join malam ini, bersabarlah. Sebab kita akan patah balik kepada tajuk yang mudah, tajuk yang awal-awal. Sekarang ni kita dah sampai hujung-hujung. Murajaah kita, ulang kaji kita dan ulang muzakarah kita ini dah sampai ke hujung-hujung. Minggu lepas kita cuti, minggu sebelum tu, last kali kita baru nak masuk tajuk yang agak penting tapi susah sikit. Tajuk ni sangat-sangat penting tapi agak berat sikit, iaitulah tajuk makharijul huruf. Tajuknya makharijul huruf. Siapa boleh bantu dalam grup Tahsin Muslimin, ada yang tak boleh masuk, tolong bagi tahu. Kita ada kena masukkan 1 2 3 4 5 6 nombor password. Tolong mesejkan. Okey. Makharijul huruf, hukum tajuk ini agak susah tetapi sangat-sangat penting. Kenapa? Minggu lepas saya dah jelaskan, sebab setiap huruf yang kita buka mulut nak baca aja Quran, dia ada kait dan kena mengena dengan makharijul huruf. Itu hebatnya bab makharijul huruf. Dia tak sama dengan tajuk lain. Tajuk lain contohnya mad asli. Mad asli antara mad yang paling banyak dalam Al-Quran. Tetapi bukan semua huruf adanya mad asli. Bukan semua perkataan ada mad asli. Itu mad asli paling banyak sekali kan. Contohnya huruf apa? Hukum-hukum qalqalah contohnya. Banyak dalam Quran. Tapi bukan setiap huruf dan bukan setiap perkataan adanya huruf hukum qalqalah. Kita akan cari-cari, bila jumpa baru kita nak qalqalah. Bila hukumnya idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Banyak dalam Al-Quran. Hampir setiap muka surat ada. Tetapi bukan setiap huruf dan setiap perkataan itu adanya idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah sebagai contoh. Tetapi makharijul huruf, buka je mulut nak baca Quran, terus ada kena mengena dengan makharijul huruf. Sebab itu dia sangat penting. Tetapi dalam masa yang sama, bila yang penting kita nak kena faham betul-betul, disebabkan dia ada kena mengena dengan kita nak kenal pasti huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quran ini macam mana sebutan yang betulnya. Sebab lidah kita belum banyak makan kurma, belum banyak makan daging unta. Jadi lidah kita ala-ala Melayu sikit kan. Jadi kita nak kenal itu dulu. Sebutan huruf Arab itu macam mana bunyi sebenarnya. Macam mana kita nak letakkan tebal nipisnya. Itu masalah bagi kita lah. Kena pula yang memang pekat sikit Jawinya ataupun Jawanya, itu memang tak boleh nak bantu sangatlah. Tapi boleh mencubalah. Boleh mencuba sebab kita patut bersyukur sangat-sangat. Setiap masa kita kena bersyukur. Lidah Melayu ni, saya selalu sebut, lidah Melayu ni memang qarib. Bukan akrab. Akrab tu terlampau sangat. Qarib lah, dekat. Lidah Melayu boleh dikatakan dekat dengan Arab. Dekat dengan Arab. Huruf-huruf Melayu, terutamanya huruf-huruf Jawi ataupun huruf-huruf Melayu lah secara umumnya, hampir sama dan banyaknya sama. Banyaknya sama. Ada beberapa huruf Arab yang tak ada dalam Melayu. Kita nak kena melayukan. Contohnya ha pedas, tak ada dalam Melayu. Bod tak ada dalam Melayu kan. Fa ni ada F, tapi dalam percakapan kita, perbualan kita, bahasa harian kita, saya rasa huruf fa jarang kita pakai. Mungkin susah. Ada tak? Huruf fa. Huruf fa ada tak dalam perbualan kita harian? Tak ada. Faham lah, faham. Faham tu diambil. Dah dulu orang tulis. Diambil dari Arab. Maknanya bukan asalnya Arab, bukan asalnya Melayu. Saya cuba cek jugalah. Lepas tu mungkin nama-nama anak-anak kita ataupun kenalan kita, mungkin Mustafa, Fa kan. Ini Mustafa tak ada pula malam ni. Itu pun nama-nama Arab lah. Tapi yang saya maksudkan, ada beberapa huruf dalam Al-Quran ataupun huruf Arab tak ada dalam bahasa Melayu. Huruf Ghain, huruf Shin, itu huruf-huruf yang tak ada. Tapi insya-Allah kita antara bangsa yang senang, lidah kita ni senang untuk kita ikut bahasa Al-Quran. Kalau kita tengok bahasa-bahasa lain ataupun bangsa-bangsa lain, kita tanpa kita sebutlah bangsa mana ataupun bahasa mana, memang kadang-kadang
sangat-sangat jauh. Sangat-sangat jauh. Jauh sangat-sangat. Kadang-kadang daripada awal dia baca Quran sampai habisnya, Masya Allah, memang jauh sangat-sangat lari. Makhraj-makhrajnya, sifat-sifat hurufnya, memang telo dia itu sangat-sangat pekat lah. Tapi Alhamdulillah orang Melayu, Masya Allah, kalau kita tengok kadang-kadang, boleh kadang-kadang dia lebih fasih lagi daripada orang Arab tu sendiri yang tak belajar kan. Tapi orang yang Arab yang belajar tu memang terror lah. Tapi orang Melayu ni kalau betul-betul dia belajar, Masya Allah, boleh jadi juara, boleh jadi johan dalam mana-mana musabaqah Al-Quran. Hatta kalau dia bertanding dengan orang-orang Arab sendiri, ada can dan selalu jugalah orang Melayu kita menang sebab sempurna dari segi sebutannya. Okey, kembali kepada tajuk kita, makharijul huruf. Nak tak nak, saya mulakan. Nak tak nak kita, setiap kita ada lidah, insya-Allah. Maksud lidah di sini lidah Al-Quran tu sendiri. Masing-masing ada bacaan dan sebutan sendiri. Jadi daripada Abang Is kita, Haji Samad, Haji Azman, Masya Allah, Ustaz Azman Jantan, Haji Hanafi, Haji Tayyib, dan beberapa nama lagi, Haji Muhammad Bashir, banyak lagi ya. Ni yang hebat-hebat belaka ni. Dan hajah-hajah, qari'ah-qari'ah pun tak kurangnya. Semua ada malam ni, Masya Allah. Masing-masing ada fasahah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita bitafawut, maknanya dia tak sama rata, dia tak sama. Ada yang lancar dan ada yang fasih beberapa huruf, dan ada yang kurang fasih di beberapa huruf, dan ada yang fasih mungkin hampir semua, dan ada yang mungkin belum fasih lagi. Memang ada berlebih kurang dari segi fasahah sebutan huruf-huruf itu. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita antara qari dan qariah bila kita masuk kelas-kelas tahsin ataupun tadarus tak banyak ditegur, maknanya kita diberi lidah yang hampir dan dekat dengan Al-Quran. Syukur, Alhamdulillah. Tapi kalau kata masih lagi banyak juga ditegur, cuba dan usaha, insya-Allah dalam masa cepat, insya-Allah kita boleh ubah. Cuma nak kena ada fokus sikit dan nak kena buat kerja sikit. Nak kena usaha sendiri macam mana kita nak ubahkan. Contohnya lah, setiap kelas, entah si muslimin, muslimat ke ataupun kelas individu, kelas bersendirian yang dengan saya, kalau selalu asyik kena tegur huruf ra tak tebal, saya nak tengok orangnya tersenyum tak? Ada dah senyum dah, maknanya dia perasan dah tu. Kalau selalu kena tegur ra tu tak tebal, maka setiap kali baca Quran sendiri, fokuskan kepada ra, mencari raw tu, supaya menjadikan raw itu sebagai target kita setiap kali kita baca. Bila jumpa je kita tebalkan, bila jumpa je kita tebalkan. Jangan tersalah tebal yang tipis pula kan. Tebalkan yang tebal sajalah. Raw bahagian atas, raw bahagian depan, raw mati sebelumnya bahagian atas, raw mati sebelumnya bahagian depan. Semuanya ada 8 keadaan raw tebal tu yang kita belajar dulu. Jadi setiap raw yang tebal tu betul tebalkan betul-betul. Contohnya kita ada juga qari dan qariah kita selalu diingatkan qaf, ya. Qaf, huruf qaf antara huruf yang perlu kita jaga, sebab kalau kita tak jaga, dia dengan huruf kaf sangat-sangat dekat. Yang membezakan atas dan bawah je. Itu kedudukan qaf dengan kaf dari segi makhraj. Sifatnya berbeza. Qaf itu ada isti'la, ada tinggi dan ada tebal. Kaf ni memang dia ada istifal, dia ada rendah dan dia ada tipis. Jadi bila kita leka sikit ataupun kita kurang fokus sikit, dia boleh menjadi huruf qaf tu menjadi kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Kim. Bunyi macam sedap, bunyi macam Arab, tapi memang dah bertukar huruf. Dah jadi huruf kaf. Bila mustaqim ditukar kepada huruf kaf, qaf menjadi huruf kaf, wallahu alam apa kedudukan Fatihah dalam solatnya, itu yang kita risau. Mustaqim, ini puncanya dari makharijul huruf. Itu sebagai mukadimah yang panjang. Okey, jom kita masuk tajuk kita. Saya akan buka skrin. InsyaAllah boleh kita tengok sama-sama. Okey. Malam ni kita akan mula bersama huruf makharijul huruf. Tajuknya makharijul huruf Okey. Kita punya skrin, kita punya slide ataupun skrin kita ni yang saya share ni.
Saya ambil dari website JAKIM je. Ini boleh kita rujuk sama-sama lah. Kalau siapa yang dah print ke ataupun yang ada simpan dalam laptop ataupun mana-mana boleh tengok balik insyaAllah. Makharijul huruf, tempat keluar huruf. Dan kalau kita mulakan sebenarnya banyak-banyak kitab tajwid, kita tajwid yang pro, yang profesional ataupun kitab yang dah ke depan, yang maju, yang mendalam. Kebanyakan kitab tajwid akan mulakan perbahasannya tajuk pertamanya selepas daripada muqaddimah pendahuluan, lepas daripada isti'azah basmalah terus masuk makharijul huruf. Sebabnya penting sangat. Tapi kalau kita tengok hukum apa tu, kita tajwid yang ringkas-ringkas, yang basic-basic ni, yang mudah-mudah ni, dia tak mula dengan makharijul huruf. Dia mula dengan hukum 5 ahkam nun sakinah wa tanwin, untuk nak memudahkan ataupun nak buat langkah yang mudah bagi orang yang baru nak kenal ilmu tajwid, maka barulah dia pergi kepada tajuk-tajuk yang lebih berat. Okey, jadi kalau kita tengok dari segi pengertian tajwid, mana-mana kitab pun sama juga. Dia akan tekankan makharijul huruf. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Pengertian tajwid, setiap huruf kita kena keluarkannya di tempat masing-masing huruf itu, dan kita hendaklah kita memberi kepada setiap huruf itu haknya dan segala mustahaknya. Okey. Jadi kita terus masuk makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, al-makharijul ammah. Al-makharijul ammah, makhraj-makhraj umum ataupun makhraj secara yang besar ataupun yang secara ijmali, ada 5 tempat keluar. 5 tempat keluar. Okey. Saya berhenti di sini dulu dan kita murajaah bersama. Kita habiskan di sini dulu. Kita ada 5 tempat keluar. Yang pertama al-jawf, yang kedua halqum, yang ketiga al-lisan, yang keempat asy-syafatan, yang kelima al-khayshum. Okey, siapa nak cuba olahkan ataupun huraikan, jelaskan, buat syarahan sendiri ataupun buat kesimpulan sendiri setiap 5 makhraj ini, setiap tempat-tempat keluar yang tersenarai di depan kita ini. Okey, silakan. Siapa yang nak mulakan, dipersilakan. Buat syarahan sendiri ataupun buat ringkasan sendiri. Bercerita je. Ikut apa yang kita faham sendiri. Okey, silakan. Okey, siapa nak mulakan dulu? Haji Samad, insyaAllah. Itu sembarang saya kat mana-mana macam Boleh, bebas. Pilih je yang mana. Boleh, bebas. Okey, macam mahraj mahraj halqum, halq. Itu huruf-huruf yang keluar daripada halqum ya. Okey, halqum tu apa dia? Halqum kira-kira dekat ke bawah kita punya tenggorok itulah. Okey. Hmm. Jadi itulah dekat dekat makhraj halqum ni terbagi daripada 3 tingkatan lah. Dalam ada yang apa yang ke bawah, nombor 1 ke atas, nombor 2 tengah-tengah, nombor 3 di bawah. Ah. Jadi macam berkata yang pertama tu macam dipanggil hujung halqum. Ah. Yang kedua tu dipanggil Cuba Haji Ustaz Samad, Haji Samad. cuba cuba tunjuk ujung halkum tu bahagian mana? Cuba tunjuk. Di sini. Atas ke tengah ke bawah? Atas, dekat di bawah sebelah dekat-dekat dengan kita punya tara dengan dagu bawah sikit. Okey. Ini kita belajar alat-alat ataupun anggota manusia malam ni. Okey. Okey. Kenapa hujung di atas? Kenapa hujung tak? Selalunya kita hujung macam yang jauh kan, hujung sana. Kenapa ujung ni dikira atas? Kenapa tak bawah? Ini saya nak mencari sesuatu yang baru kepada semua, dan termasuknya saya. Kita nak tambah istilah hujung, istilah tengah, istilah tepi, istilah apa lagi? Istilah pangkal. Apa kena mengena dengan istilah tu?
Sebab dalam bahasa Arab pun ada dia panggil aqsal halq, wastul halq, adnal halq. Kenapa yang Haji Samad mulakan dengan hujung tu? Hujung. Apa istilah hujung tu? Ada kait dengan apa hujung tu? Nampak tak? Um, yang Okey, dalam bahasa Melayu hujung tu jauh ke dekat? jauh. Jauh. Kalau pangkal? Kalau pangkal permulaan atau Ah. Ah, pang- siapa boleh bantu? Pangkal jauh ke hujung jauh? pangkal. Ya, kalau pangkal kira jauh juga. Pangkal jauh juga, hujung jauh juga. Nun Pangkal di sana. jauh. Ah, ini bagus juga lah kita tambah lagi lebih jelas kan. Itu yang maksud saya bila kita syarah dan kita cuba berkata, bercerita, kita akan dapat sesuatu yang baru, baik yang bercerita ataupun yang mendengar cerita itu. Sama ada cerita itu kena mengena ataupun tak kena mengena. InsyaAllah. Okey, jadi Haji Samad dah mulakan dengan hujung halqum. Okey, kalau hujung, kalau selalunya lah hujung sana, hujung sini. Mungkin dikaitkan dengan sana sini baru kita tahu hujung tu jauh ke dekat kan. Tapi selalunya pangkal yang jauh. Kan pangkal mungkin yang paling bawah kot. Okey, sebab itu halqum bila sebut pangkal halqum di bawah. Maknanya Haji Samad dah sebut tadi betul lah. Ujung tu di atas. Ujung tu di atas. Okey, saya sebenarnya berterus terangnya saya punya apa tu fahaman saya. Pangkal tu memang saya macam Haji Samad lah. Awal-awal tu hujung saya akan rasa kenapa hujung atas, kenapa tu hujung tak bawah, kan? Pangkal tu kenapa bawah pula? Okey, sebenarnya saya baru faham. Rupa-rupanya dia nak sebut hujung dengan pangkal itu dia apa tu sebenarnya yang saya baru dapat sebenarnya daripada tempat nak keluarkan huruf itu. Okey. Pangkal bahagian bawah. Okey, tapi kenapa nak kaitkan pangkal bawah ni dengan apa? Dengan apa kita nak kaitkan? Rupanya pangkal ini nak kaitkan dengan tempat keluarnya. Huruf kita, huruf ni semua ada dalam diri kita lah. Sama ada dia nak keluar shortcut, yang shortcut paling dekatnya di bibir mulut lah dia terus keluar. Ataupun yang paling dekat lagi lidah, tepi lidah terus dia keluar. Itu dia ada kait kena mengena dengan tempat nak keluar terus tu. Jadi yang pangkal halkum ni yang paling jauh sekali. Daripada pangkal halkum dia nak keluar sampai sementara nak ke mulut tu dia kena lalu kepada tengah halkum, nak kena lalu kepada hujung, lalu kepada pangkal lidah, lalu kepada tengah lidah, lalu kepada tepi lidah baru keluar. Itu istilah pangkal tu. Pangkal daripada pangkal apa? Pangkal lidah ataupun pangkal halkum sementara nak keluar sampai ke mulut. Itu istilahnya pangkal. Dia kena kerongkong ataupun halkum tu dia nak sampai ke tempat keluar iaitulah mulut lah. Bila keluar daripada mulut barulah kita akan sempurnakan setiap huruf itu. Jadi itu yang saya baru dapat tasawur dan gambaran itu bahawasanya setiap huruf yang jauh daripada tempat keluarnya dia proses tu kena berhati-hatilah. Kena jaga-jaga sebab dia adalah antara huruf. Sebab itu huruf pangkal lidah, huruf qaf dengan kaf nanti kita akan bincangkan. Dia agak susah sikit sebab jauh jugalah perjalanan nak sementara nak sampai ke tempat keluar itu. Tempat exitnya. Okey. Jadi kembali kepada Haji Samad tadi, halqum ataupun halq kerongkong ni dia ada 3 tempat keluar. Pangkal, tengah dan juga ujung. Hujung maknanya hujung atas tu yang dekat dengan tempat keluar. Okey, jadi keluarnya beberapa huruf di situ. Cukup di situ. Cukup di situ. Maknanya Haji Samad dah boleh tasawur, dah boleh faham halqum itu ada beberapa huruf keluar daripada halqum. Okey, siapa lagi? Ambil sikit-sikit seorang, lepas tu saya cuba simpulkanlah secara mudah. Satu lagi nak sebut, satu lagi saya nak tambahkan di sini. Bila sebut halqum, bukan dia terus keluar daripada halqum tu.
Maknanya kalau halkum dia keluar daripada kulit kita di sini, keluar suara ke tidak. Dia mesti nak kena melalui al-jauf. Mesti nak kena melalui rongga mulut sampai keluarnya daripada bibir mulut. Suara tu. Sebab itu nak kena jaga-jaga huruf itu supaya keluarnya dengan sempurna dan tak berubah ataupun dia tak bertukar dan tak pergi tempat yang lain, tempat huruf-huruf yang lain. Sebagai contoh yang kita nak tekankan, sebagai contoh yang kita nak tekankan. Kita ambil lah makhraj halqum sebab Haji Samad dah pilih halqum. Halqum ni antara yang ada masalah kita sebagai orang Melayu ni. Ada masalah. Bukan sikit, banyak. Sebab ada beberapa huruf yang keluar daripada halqum ini tak ada dalam bahasa asal kita. Okey, antaranya huruf apa? Huruf yang keluarnya dari tengah halqum. Al-ainu wal-ha. Huruf ain, huruf ha. Selalu kita sebut ha pedas, dalamkan ain, ain dalam. Ain dengan ha ini tak ada dalam bahasa Melayu yang asal. Jadi memang kita nak kena jaga. Sebab kalau tak jaga, dia boleh berpindah dan bertukar menjadi ataupun keluarnya dari tempat lain. Selalunya ha ni dia akan pergi kepada pangkal halqum. Sebab lidah kita ataupun sebutan kita dia lebih mudah dan lebih senang dan lebih biasa dah. Bila ha je, h je, kita akan keluarkan daripada ha dada ataupun ha besar. Ha pangkal halqum. Jadi bila baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu memang biasa dan mudah sangat-sangat untuk disebut. Berbanding dengan nak baca alhamdu. Okey. Boleh baca juga dalam komen tu. Banyak yang dah bagi huraian tu, Masya Allah. Okey. Alhamdu. Kita nak kena jaga sebabnya di tengah-tengah halqum, kalau tidak dia akan pergi kepada pangkal, maka dia boleh berubah huruf. Bila berubah huruf, dia akan berubahnya makna. Kalau berubah makna, maka kita risau bacaan kita itu tak betul. Kalaulah dalam bab-bab solat ataupun dalam bab rukun, takutnya tak sempurna. Bila tak sempurna, tak sah ibadat itu. Penting sangat-sangat. Okey, itu sebagai contoh lah. Okey, satu lagi. Dalam 5 ni, siapa nak pilih dan cuba bagi huraian? Cuba bercerita sikit. InsyaAllah. Ada yang salin balik apa yang kita dah buat kupasan bersama. Bolehlah, boleh. Bagus, insyaAllah. Dalam ruang chat. Okey, siapa lagi nak cuba? Terima kasih. Haji Taib. Okey. Al-lisan itu banyak huruf yang keluar daripada al-lisan. Al-lisan ada 3 tempat juga, di awal, pangkal, tengah dan ujung lisan. Dan yang dia punya huruf-hurufnya dah ada dalam white chat. Sedang. Lisan tu apa? Lisan tu lidah. Dah terangkan. Lisan tu lidah. Okey. Apa problem lisan? Ada tak masalah lisan macam halqum? Halqum kita dah ada tadi beberapa tempat yang kita agak susah dan juga kita nak kena jaga-jaga. Lisan ada tak masalah dengan kita? Lisan sebenarnya masalahnya waktu di di hujung lidah, Ustaz. Bila nak keluarkan dia punya makhraj, apa ni, dia punya huruf, untuk mengatakan dengan jelas, kita kena keluarkan lidah sikit, tutup sikit, dan tahu dia punya Sebagai contoh huruf apa? Sebagai contoh huruf apa? macam tha, za, za. Kalau tak keluar? Kalau tak keluar nanti bunyi dia tak berapa terang, Ustaz. Dia punya makhraj dia tak betul. Jadi bukan setakat tak terang, dia boleh berubah dan bertukar pada huruf lain, kan? Dia boleh jadi zai. Itu bahaya. Macam sa titik tiga, kalau kita tak keluar huruf, tak keluar lidah ataupun tak sentuhkan bahagian tepi lidah depan ini dengan athanayal ulya, gigi depan atas ni, kalau tak sentuhkan,
dia boleh jadi huruf sin berbagai atas. Sa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Itu terang-terangnya jadi huruf sin dah tu. Sebab kalau kita sebutkan tha betul-betul, dia tak ada laluan angin. Dis. Laluan angin tu tak ada. Dia nak kena fahaddith. Fahaddith. Lidah itu dah tutup laluan angin kita. Dan mungkin Haji Taib boleh tambah lagi. Lidah ni sebenarnya masalah. Segala-galanya masalah bermulanya daripada lidah. Puncanya dari lidah. Yang baiknya dari lidah kita. Yang sebaliknya pun dari lidah kita. Hatta dalam ilmu tajwid pun lidah kita pun kita tak terlepas daripada banyak salahnya kita lakukan berpuncanya dari lidah. lisanak hisanaka in suntuhu sanak wa in khuntuhu khanak. Dalam dalam bahasa Arab dia punya apa tu kata-kata hikmah dia, cara katanya lidah kita ni perkara yang kita selalu kena jaga je. Kalau kita jaganya, lidah kita akan jaga kita, dan kalau kita tak jaganya, lidah kita akan khianati kita ataupun akan merosakkan kita. Insya-Allah. Okey. Sama jugalah dalam betul. Yang susah dalam lisan ni bagian lidah, masa dia campur, dia ada 3 yang tebal, yang tipis, yang bergetar. Masya-Allah. Itu tambahan lagi ya. Mesti nak ingat compare dengan betul. yang lain. Betul. Okey. Jadi maknanya kalau kita dah buat macam ni, bila kita ambil je satu tempat keluar dan terus kita cari masalah. Sebut untuk kita nak elakkan ataupun kita nak selesaikan, nak nak memperbaiki sekiranya masalah ada pada diri kita. Jadi bagus juga ya. Kita tumpukan dan kita tuju terus kepada perkara yang ada masalah. Haji Taib tak sebut dan mungkin orang lain pun nak sebut juga huruf antara yang sangat-sangat menjadi masalah dan berat juga. Huruf dad keluarnya dari lidah. Huruf dad, tuan-tuan semua, Masya Allah. Huruf dad ini antara yang paling susah sekali. Huruf dad min as'abil hurufi nutqan. Huruf dad ini antara huruf yang paling susah untuk kita nak sempurnakan dari kita sebutan. Sama ada makhraj ataupun sifatnya. Wa afsahu man nataqa bid-dad huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling fasih menyebutkan ataupun mengeluarkan dad itu di tempat keluarnya iaitu diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi afsahun nasi lisanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling fasih dalam bahasa Al-Quran Karim. Sebab itu dalam huruf dad ini pun ramai juga kita pulang masalah, kita nak keluar kiri ke kanan ke, sebab huruf dad ini hafatai al-lisan, keluar daripada tepi bahagian kiri kanan, bukan tepi bahagian depan, tepi bahagian kiri kanan. Itu dalam tajwid kedudukan huruf lidah ni. Jadi sama ada kita nak keluar kiri ataupun kanan, nak keluar kedua-duanya, itu tengok kepada mudah ke susah ke bagi kita. Ada orang yang nak berat ke kiri, ada yang nak berat ke kanan, ada yang nak keluarkan kedua-duanya. Asalkan dad itu tak menjadi huruf lain sudah. Pilihlah nak keluar yang mana. Satu, asalkan dad itu tak menjadi huruf lain, tak bertukar menjadi huruf lain, tak diqalqalahkan. Itu satu lagi. Jangan qalqalahkan. Banyak. Adhu wal ardu wal ardu. Kan itu banyak juga tu. Satu. Yang keduanya, asalkan huruf dad ini jangan kita sebut dan kita kita tipiskan. Dia boleh menjadi huruf dal. Dia boleh jadi dal, sebab dal ini masalah juga. Bila kita dal ni dia hampir tempat keluarnya dengan dad. Satu lagi. Yang ketiganya, bila dad ni kita nak sebut kiri kanan, jangan sampai tergoyang kepala kita pula. Kan? Mentang-mentang kita ni geng kiri, geng yang pilih untuk nak keluarkan dad ini sebelah kiri, waktu baca sampai sengit ke arah kiri. Waladh. Kalau geng kanan dia ke kanan pula, waladh. Sampai body ataupun kepala boleh bergerak ikut kiri kanan. Tidak, dia tak ada kena mengena dengan kepala. Huruf-huruf Al-Quran dia tak keluar daripada kepala. Dia keluar daripada yang kita sebut ni, 5 tempat ni sahaja. Sebab itu tak perlu untuk kita nak gerakkan kepala. Itu sebenarnya memberi kesan juga tu. Orang orang yang bersemangat, sebab itu memang tengok
Islam kita Masya Allah sangat-sangat indah dan juga sangat-sangat baik. Sempurnalah bagi kita. Dalam membaca Al-Quran, Islam dan ajaran Islam mengajar kita jangan kita tanattu', jangan kita macam ta'assuf. Tanattu' ni maknanya kita lebih-lebih. Ta'assuf ataupun kita menyusahkan diri kita. Dan banyak ayat Al-Quran fa inna ma yassarnahu bilisanika wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Quran untuk dibaca. Fa inna ma yassarnahu bilisanika. Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk disebut dengan lidah. Itu jelas-jelasnya dalam Al-Quran sendiri. Maka bila kita sendiri yang baca sampai nak ke kiri, nak ke kanan, memang susah sampai tergoyang-goyang dan tergerak-gerak badan itu bukannya cara membaca Al-Quran. Membaca dengan tenang dan tak perlu untuk kita nak menyusahkan diri kita, baca dengan baik insya-Allah. Kita bila pilih cara ini insya-Allah dalam kita membaca ibadah, kita membaca Al-Quran, memang kita akan rasa macam tertib dan tenang kita. Tak adanya kita takut nanti sampai kalau orang tu sampai nak menyusahkan, lagi-lagi huruf dad ini, sebab saya sempat banyak kali juga jumpa, kerap-kerap juga jumpa dengan orang waktu solat pun sampai tergerak-geraknya badannya disebabkan nak keluarkan makhraj dad ini. Susah sangat-sangat. Kita tak perlu sampai tahap itu. Insya-Allah belajar dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala akan terima apa yang kita ada, tapi setelah kita mencubalah. Setelah kita dah usaha, kita dah belajar, kita dah buat yang terbaik, dah buat betul-betul, dah ikut kelas itu, dan ikut petua ini, petua itu, cara nak keluarkan dot, tapi tak jadi-jadi lagi, teruskan. InsyaAllah itu yang terbaik yang Allah bagi kepada kita. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala akan terima dari kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu Wa Taala tak akan memberi tugas lebih daripada kuasa kita. InsyaAllah. Okey, satu lagi sebelum saya buat kesimpulan untuk malam ini. Siapa nak ambil daripada 5 ni? Haji Tayyib dah ambil lidah. Haji Samad dah ambil halqum. Siapa nak ambil asyafatan? 2 bibir mulut. Kita cari masalah dekat 2 bibir mulut. Ada masalah tak? Kita tengok siapa yang tak on kamera, kita panggil nama dia. Siapa Haji Bashir mana dia? Muhammad Bashir. InsyaAllah ada. Boleh? InsyaAllah. Ini syafatan keluar daripada bibir. Okay. Bibir, pergerakan bibir. Hurufnya ada 4. Huruf A, Mim, Ba dengan Waw. Ada yang hurufnya kita kena bibirnya kita kena sebut dengan ringan seperti huruf Mim. Dengan kalau Ba kita kena sebutkan dengan bibirnya kita kena apa? Kita kena kuatlah Ba. Jadi kita kena tekan bibir kita, kita boleh keluar dengan suara Ba dia. Kalau tak ada keluar Ba. Jadi Ba. Kalau Mim kita Mim buka mulut tutup balik. Itu yang saya tahu Ustaz. Okey. 4 huruf. Syafatan melalui bibir lah, pergerakan bibir. Okey. Ada tak masalah antara 4 huruf ni? Semua okey ya? Ada masalah? So far saya tak ada masalah, insya-Allah. Okey okey, masya-Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Maknanya kalau rasa macam tak ada masalah, tak bermasalah dengan huruf-huruf yang keluar daripada 2 bibir mulut ni, maka masya-Allah tenanglah. Enjoy. Okey, bagi saya mungkin kita boleh tambah juga selain daripada apa yang diterangkan Haji Bashir tadi, sebenarnya dari segi huruf ba, khususnya huruf ba, sebenarnya kalau kata nak kena tekan tu pun dia bukan betul-betul kena tekan. Maksud tekan di situ mungkin dia ada sifat tambahan lah. Selain daripada mim dia tak ada qalqalah. Ba ni kalau mati mungkin dia ada qalqalah, dia ada lantunan suara. Itu dia punya, selain daripada sifat yang berlawanan, dia ada sifat tambahan, sifat yang tidak lawan, tiada lawan. Itu mungkin bezanya ba dengan mim. Dari segi tekan dengan tak tekan tu saya tak ada masalah, sebab ba ni selagi mana dia tak ada sabdu ataupun dia tak ada menjadi huruf qalqalah, tak dimatikan, sebutannya biasa.
sama dengan mim. Mungkin kalau kita sebut antara tipis dan tebal, itu mungkin betul. Masalah dia akan berlaku mungkin kalau tak jaga, ba boleh jadi ba, mim, mim. Kita tak sebut mim dah, kita sebut ikut barisnya. Kalau mim di atas ma, mungkin ma yang tipis menjadi ma yang tebal. Ini kalau kita cuba ada peluang jumpa mana-mana Syekh Arab. Ini saya pesan daripada sekarang lah. Siapa yang pergi umrah sama ada muslimin dan muslimah, bila berpeluang bertalaqi dengan syekh-syekh Arab, jaga huruf ma. Saya tak tahulah. Mungkin lidah Melayu kita ni agak berat sikit untuk ma. Maksud lidah tu sebutan lah. Mungkin sebutan Melayu ni huruf mim, mim di atas ma, kebanyakan kita tebal. Mim di atas ma, tebal, tipis dan terbuka mulut untuk bunyi ma. Dia tak nak bunyi macam ketat ma. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, situ dah kena dah. Selalulah. Bismillah. Selalu kita semak Fatihah kan? Dengan syekh-syekh Arab ni. Dia akan tangkap kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ma dia tak nak. No. Ma la. Ma tak boleh. Ma mesti nak kena ma. Saya tengok selalu Arabnya sebut ma kan. Ma dia tak nak ma. Ini Melayu dia tebalkan sikit. Ar-Rahmanir-Rahim. Selalunya maliki ma. Itu pun Arab dah sensitif dah. Dia tak nak tu ma tu. Dia nak ma. Maliki yau. Sebab itu dalam membaca Al-Quran memang kita nak kena baca dengan mudah. Lidah kita senang dan ringan untuk kita sebutkan huruf-huruf tertentu. Dia ada huruf-huruf yang perlu kita berjaga-jaga supaya dia tak keluar ikut suka dia. Ada huruf-huruf tu kita nak kena jaga-jaga. Tapi kebanyakan huruf kita nak kena sebut dengan ringan, dengan mudah. Amalan maknanya kena dengan apa yang disebut dan juga sama apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Al-Quran ini mudah untuk dibaca sebenarnya. Okey. Maliki yaum. Dan sama-sama jugalah yang huruf-huruf lain. Dalam bab asyafatan, saya dah pergi jauh sebenarnya. Saya nak ingatkan dalam asyafatan ni yang ada masalahnya sebenarnya huruf fa. Huruf fa. Kalau Haji Bashir tak ada masalah, mungkin yang lain nak kena jaga-jaga. Huruf fa, sebab huruf fa dengan 3 lagi huruf dia tak sama tau. Huruf fa dari asyafatan, dari 2 bibir mulut dia ada 4 huruf. Huruf fa, huruf waw, huruf mim dan huruf ba. Fa, wa, ba, ma. Bila kita dah bubuh baris ataupun kita masukkan baris atas fa, wa, ba, ma. Semuanya tipis. Semuanya tipis. Cuma yang membezakan antara 4 huruf ini, fa lain sikit. Sebab 3 huruf wa, fa, wa dengan ba dengan ma menggunakan kedua-dua bibir mulut atas dan bawah. Wa, kedua-duanya bergerak. Ma, kedua-duanya bergerak. Ba, kedua-duanya bergerak. Tapi huruf fa hanya bibir mulut bawah sahaja yang bergerak. Bibir mulut atas rehat. Dia tak buat kerja. Yang buat kerjanya bibir mulut bawah, dia pergi cari gigi atas. Dia kena sentuh dengan gigi atas. Kalau tak ada gigi, sentuh gusi atas. Tak faham. Yang penting jangan sentuh bibir mulut atas. Dia nak rehat. Sebab dia tak kena mengena dengan huruf fa. Yang menjadi masalahnya, bila fa itu tak disebutkan ataupun tak diletakkan bibir mulut bawah ni sentuh dengan gigi atas, maka dia tak sempurna tempat keluarnya. Jadi pa. Banyak ila fi Quraisy. Dia tak perasan sangat, tapi memang ada antara qori kita yang agak lancar. Bila datang huruf fa, dia belum lagi boleh menyebutkan huruf fa. Sampai saya nasihatkan dia balik rumah, ambil cermin yang paling besar di rumah. Bukan ambil lah, cari cermin yang paling besar di rumah. Pergi
tengok pergi tengok diri sendiri dan sebutkan huruf fa. Bila pergi dekat dengan cermin yang besar dalam rumah kita tu, sebutkan huruf fa, kita akan nampak terang. Kita akan nampak bibir mulut bawah kita ini akan tersentuh, akan menyentuh gigi atas. Barulah itu makhraj fa yang betul. Fa, fa, fa. Selagi mana tak sebut, tak nampak keputihan gigi atas sentuh dengan kemerahan bibir mulut bawah ni, maka fa kita belum sempurna lagi. Okey. Okey, mungkin malam ini kita mulakan dengan satu kaedah yang guru tajwid saya, dia sebut qaidatun zahabiyah. Kaedah yang emas, kaedah yang paling penting untuk kita nak belajar makhraj huruf. Boleh salin dan boleh catat dan boleh tulis di buku nota masing-masing, dan boleh hafal, boleh simpan dalam fahaman kita. Gunakan kaedah ini dan cara ini untuk kita nak kenal setiap huruf dalam huruf-huruf Al-Quran. Tanpa kita buka nota kita, huruf ya ini dari mana, halqum ke, hidung ke, huruf waw ni dari jauf ke, dari lisan ke, huruf apa lagi, huruf hamzah ni dari lidah ke, syafatan ke. Kita tak perlu nak cari macam tu bila kita ingat kaedah ataupun kita faham kaedah yang saya nak sebut. Okey, kaedahnya berbunyi. Belum berbunyi lagi. Kaedahnya berbunyi, idza aradta ma'rifata ay makhrajin min makharij al-huruf sakkin al-harf wabda biharfin mutaharrikin. Okey, dah salin semua. Yang tu tak perlulah, itu bahasa saya reka sendiri. Okey, apa kaedahnya macam ni? Apabila hendak mengetahui ataupun mengenal mana-mana makhraj huruf, matikan huruf tersebut dan mulakan dengan huruf berbaris sebelumnya. Ini bahasa susunan, bahasa yang tersusun begitu. Boleh faham tak? InsyaAllah. Maksudnya, apabila kita nak kenal, kita nak tahu mana-mana makhraj, tempat keluarnya mana-mana huruf, kita matikan huruf tu. Matikan. Matikan maknanya bagikan huruf tu berbaris mati. Dan kita ambil mana-mana huruf, sebelumnya mulakan dengan huruf itu berbaris. Selalunya kita ambil huruf hamzah lah sebelumnya. Matikan huruf yang kita nak kenal, yang kita nak tahu tempat mana keluarnya huruf itu. Matikan huruf itu dan tambahkan huruf hamzah sebelumnya berbaris atas. Kita mulakan baris atas dan sebutkan. Maka huruf yang kita nak kenal tempat keluarnya dari mana, kita akan tahu dan kita akan boleh kesan. InsyaAllah. Kita ada peserta, Masya Allah, pelajar baru malam ni, Masya Allah. Dalam ruang chat tu, dia dah buat semua kesimpulan cepat sungguh. Terima kasih, Masya Allah, Haja Intan. Terima kasih. Siapa-siapa yang itu boleh salin kat situ je. Penuh dia buat kesimpulan. Okey, baguslah tu, membantu kita yang tak sempat buat kesimpulan. Okey, jadi cuba kita pilih mana-mana huruf. Saya panggil siapa-siapa nak pilih huruf. Haji Din tak ada pula nak kacau dia malam ni. Pilih mana-mana huruf. Abang Is, huruf apa? Unmute. Fa tadi. Okey, huruf fa. Okey, huruf fa. Gigi kita tekankan bibir kita boleh tak? Ya. Tekan kita habis kita lepaskan fa. Ya, boleh. Tapi jangan sampai hangguk-hangguk, tak perlu. Fa dah kena hangguk gitu. Dia tekan aja gigi kita yang atas. Asalkan bertemu, asalkan tersentuh. Sama ada sama ada bibir mulut nak naik pergi jumpa gigi atas, ataupun gigi atas
Ya, Susah. asalkan dia bertemu lah. Dia janji dia Naik pernah atas, bertemu di naik mana-mana, atas asalkan susah. asalkan dia bertemu, dia tersentuh, kira baik, maknanya selamat. Jangan Selamat. bibir mulut ini pergi sentuh bibir atas. Yang bawah pergi sentuh atas, nak sebut pa, fa dia akan jadi pa, dia akan jadi pi. Itu yang salah. Mesti Okey. nak gigi. Kalau kita gigit macam gigit bibir kita lah bawah. Fa, ya betul. Okey. Senang. Okey, kita ambil huruf fa. Kita ambil huruf fa, gunakan kaedah zahabiyah tadi, kaedah yang saya baru baca tadi. Huruf fa, saya tulis di sini huruf fa. Okey, kita buat lupa-lupa lah, kita tak belajar lagi fa ni mana tempat keluarnya. Jadi kita tak tahu lagi fa ni mana tempat keluarnya. Sakinil harf, maknanya kita matikan huruf ini. Tiba-tiba kita matikannya, bagikan baris sukun. Fa mati. Fa mati nak baca tak boleh. Lughatul Arabiyyah la yubda'u bisakin. Bahasa Arab tak boleh mulakan dengan huruf berbaris mati. Mesti kita nak kena datangkan satu huruf, pilih hamzah lah. Pilih hamzah dan bagi baris. Nak bagi baris apa pun boleh, tapi kita pilih baris atas lah. Okey, baru kita boleh sebut. Okey, kita sebut af. 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 Ini cara latihan Af. Kita ulang sampai 10 kali. Af. 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 Kita akan nampak dah. Yang last kali yang buat kerja anggota mana? Lidah ke? Halkum ke? Jauf ke? Kalau kita tengok betul-betul af. 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 Jangan tu jangan pedulikan. Huruf yang last sekali. Sebutan yang akhir sekali. Jadi af kita akan tahu apa yang sedang berlaku, apa yang sedang bergerak. Jadi kebetulan Abang Is tanya tadi, gigi atas turun ke bibir bawah naik? Cuba tengok. Af. Turun senang tak? Af. Kalau you turun tak apalah, Abang Is dah pilih turun. Kalau saya bibir atas, bibir bawah naik. Af. Kalau perhatikan saya dah dekat kamera ni, bibir mulut tak gerak pun, gigi atas tak gerak, bibir mulut bawah saja yang naik. Af. Nampak putih. Masih ada lagi gigi. Nampak putih kan? Af. Okey. Bila dah kita ulang sampai 10 kali, kita nak confirm betul ke bibir mulut ni. Kita hidupkan fa balik. Af. Fa. Af. Fa. Af. Fa. Baru kita tahu, yang betul-betul bergeraknya, yang bekerjanya untuk nak keluarkan huruf fa, iaitulah bibir mulut bawah pergi sentuh gigi atas. Boleh kita bercerita macam tu dah cukup dah makhraj huruf. Tak perlulah kita nak kena sebut bahasa-bahasa buku, bahasa ilmiah. Yang itu terbaiklah, tapi siapalah kita nak hafal satu persatu, hamzahnya keluar dari mana, huruf ba-nya keluar daripada mana, satu persatu nak kena tepi lidah, sentuh dengan ke langit dan sentuh hanakil a'la, sanaya sufla. Apa ni bahasanya? Saya pun tak hafal semua tu. Jadi sekurang-kurangnya setiap huruf yang kita nak cuba nak tahu tempat makhraj tu, kita boleh cerita macam tadi pun alhamdulillah. Kita ambil satu lagi huruf selain daripada fa. Siapa nak pilih huruf yang susah-susah sikit? Huruf yang pelik-pelik sikit. Dot. Ini cari masalah ni orang Haji Hanafi. Haji Hanafi cari masalah ni. Okey, kita ambil juga huruf dad Okey, dad, sakin dad, matikan huruf dad. Okey. Matikan cantiknya dad. Tambahkan alif berbaris atas. Bukan hamzah lah, hamzah berbaris atas. Okey, masing-masing sebutlah. Satunya jangan qalqalah ad, salah. Ad. Masing-masing sebut dan cuba cerita. Last kali apa yang bergerak? Hidung ke, halkum ke, bibir mulut ke? Lidah tertekan tak? Lidah tekan. Lidah ni kita ada seketul lidah panjang, lidah yang panjang. Kita ada belakang, kita ada tepi, kita ada tengah, kita ada depan, tepi.
Sisi lidah, sisi tepi lidah. ujung lidah tekan kepada gigi dalam gigi kita. Belakang. Memanjang tekan Okey. gigi. Okey. Tepi lidah menekan kepada belakang gigi. Itu sekurang-kurangnya kita dah boleh istilah buku, istilah tajwid. Tapi kalau istilah kita, bahasa kita yang kita rasa sendiri dengan pengalaman kita matikan dot dan tambahkan hamzah sebelumnya berbaris atas, kita boleh cerita cara kita. Ab 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 kita cuba khayal, tutup mata, tengok apa yang yang tengah buat kerja. Ab 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 kita akan terasa tepi lidah yang terangkat, maksud terangkat dia yang bergerak, tepi lidah. Dan kita di sini kita tahu kita ni geng kiri ke geng kanan ke ataupun geng dua-dua. Saya tak tahu siapa geng kiri geng kanan kan, ataupun geng kedua-dua pihak. Tepi lidah yang nak keluarkan dot ini, bila kita buat macam tu, kita akan kesan diri kita, lidah kita sebenarnya dia lebih cenderung ke kiri ataupun cenderung ke kanan ataupun kedua-duanya sekali. Walaupun pendapat ada sebahagian besar juga daripada ulama tadi mengatakan al-aisaru aisaruhuma, al-kiri cenderung ke kiri lebih mudah, tapi saya memilih kedua-duanya. Ab, 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 kedua-duanya bergerak, tepi lidah kiri kanan, bahagian tepi, bahagian kiri kanan bergerak serentak. Dan yang saya cuba, orang kata istilah bulatkan, dot itu bunyi bulat ataupun bunyinya maknanya padat dan mantap. Kita nak kena tahan laluan angin seketika. Ab 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 macam kita tertahan angin seketika supaya dia tak terlantun suara, tak bunyinya macam qalqalah. Ini cara sekaligus kita selamat daripada mengqalqalahkan huruf dad. Adha'afa samawati wal ard. Dia akan nak keluar juga, dia nak terlantun juga kalau kita tak jaga. Jadi bila kita tahan laluan angin tu seketika, dia akan elak, terhindar dari terqalqalahnya huruf dad tu. Jadi tuan-tuan, puan-puan dan juga qari-qariah masing-masing, pilihlah yang mana lebih selesa, yang mana lebih mudah untuk kita nak keluarkan huruf dad, sama ada ke kiri ataupun ke kanan ataupun kedua-duanya sekali. Yang penting jangan ada qalqalah, jangan terlantun, dan jangan tipis sehingga dad itu menyerupai huruf dal. Boleh jadi juga ad. Bila kita tipis, dia hampir serupa dengan dal pun tak nak juga, boleh berubah huruf, bertukar huruf menjadi huruf dal. Okey, inilah kaedah yang saya maksudkan. Dan kita buatlah, carilah makhraj huruf-huruf lain dengan menggunakan kaedah ini. Masya Allah. Okey, jam kita dah sampai jam 10. Malam ini kita hanya kenal makharij am. Kita ada 5. Dan mungkin saya tak hurai satu persatu lah, sebab kita dah belajar berkali-kalinya dan boleh kita tengok dalam YouTube kita, bab makharijul huruf, setiap huruf kita dah huraikan satu persatu. Cuma malam ni kita buat secara keseluruhan begini, kita mencari masalah dan cari yang susah dan cuba kita selesaikan, dan cuba kita cari macam mana cara yang paling selamat untuk kita baca dan terkeluarkan huruf itu dengan sempurnanya. Okey, saya ulang balik. Kita ada 5 makhraj. Yang pertamanya al-jauf. Al-jauf, rongga mulut. Rongga mulut ini daripada pangkal lidah sampai keluar daripada mulut kita. Huruf-hurufnya yang keluar daripada al-jauf adanya 3, alif waw ya maddiyah, huruf mad sahaja. Itu minggu lepas. Kelas yang lepas kita dah bincangkan banyak dah huruf-huruf mad. Macam mana nak keluar, macam mana huruf mad itu keluar daripada al-jauf, kita dah bincangkan. Halqum, makhraj yang kedua, al-halq. Al-halq, kita ada sebatang halqum kita terbahagi kepada 3, aqsa, wasat dan adna. Ujung, tengah dan pangkal. Yang menjadi masalah ujung dengan tengah. Tengah halqum paling masalah bagi kita sebab ha pedas itu
Berkali-kali kita ingatkan diri kita sampai saya kadang-kadang tersasul jadi juga ha pedas. Ha pedas itu menjadi ha besar juga. Jadi jangan kita ambil mudah. Ha ini dia boleh bertukar menjadi ha dada. Bila bertukar, masalah kita. Ain pun sama. Rabbil alamin. Na'budu. Kita bunyikan dalam sikit. Alamin. Na'budu. Na'budu. Kan bunyi macam Arab kan? Na'budu daripada na'budu. Itu dah jadi Melayu dah tu. Na'budu. Itu kita membezakan antara lidah ataupun bacaan bahasa Arab, bahasa Al-Quran dengan bacaan kita. Okey. Hujung halqum pun ada sulit juga, huruf kha dengan huruf ghain, ghariru. Huruf ni kedua-duanya memang tak ada dalam bahasa Melayu. Bukannya selalu kita sebut dengan sempurna. Yang kita nak kena jaga antara kha dengan ghain ni, kedua-dua huruf kha dengan ghain, iaitulah tebalnya, isti'la ataupun taghliz. Kita nak kena tebalkan kha dengan ghain dengan sempurna. Itu pergi kepada sifat lah, tapi tempat makhrajnya di hujung halqum dekat dengan makhraj lidah, pangkal lidah. Okey, insya-Allah tak ada masalah. Kita boleh pergi kepada al-lisan. Haji Taib tadi dah buat kesimpulan bab lisan. Lisan banyak juga huruf-huruf yang kita nak kena jaga. Antara yang paling yang kita nak kena jaga, yang paling sekali bahaya kalau tak jaga, selalu saya ingatkan, iaitulah huruf lithawiyah. Huruf lithawiyah, huruf tha, huruf dhal, huruf dha. Ketiga-tiga huruf ni tak kira barisnya apa, asalkan kita nak sebut dalam Al-Quran, baris mati, baris atas, baris bawah, baris depan, hendaklah kita keluarkan lidah kita. Ini nak kena tekan ni. Tha, thi, thu, dha, dhi, dhu, dha, dhi, dhu, siratal ladhi, ladhina, siratal ladhina, ladhina. Ini sama juga, kalau ada cermin, tengok lidah kita keluar tak? Siratal ladhina. Bila keluar makhraj sempurna. Kalau siratal lazina, lazina, tak nampak lidah, nampak gigi je, itu maknanya kita dah tukar huruf zal menjadi huruf zai. Ini yang bahaya. Huruf tha pun sama juga. Kalau tak keluar lidah, dia akan jadi huruf sin. Sebagai contoh saya buat tadi, fahaddis, fahaddis, kan? Akhir ayat surah Ad-Duha, padahal dia fahaddis, fahaddis tha. Okey. Ini antara yang kita nak kena jaga sangat-sangat dalam bab lidah. Selain daripada dot ini mungkin dia kepada fasih, lebih kepada fasih. Jangan sampai kita tukar kepada huruf dal, tak apa dah. Kita dah jaga dot, cuma dia bunyi dot Arab ke dot Melayu, asalkan jangan bertukar huruf, masih selamat. Tapi yang ni, tha, dha, dha, disebabkan sikit je, tak keluar lidah je, terus berubah dan bertukar huruf. Ini bahaya. Okey. Makhraj yang keempat, iaitulah al-asyafatan. Asyafatan kita dah terangkan tadi, tak ada masalah, insya-Allah cuma huruf fa sahaja. Kita nak kena bibir mulut bawah sentuh gigi atas. Dan al-khayshum. Yang terakhir, yang kelimanya al-khayshum, iaitulah hidung. Hidung pun ada juga huruf yang keluar. Yang keluar daripada al-khayshum, wa ghunnatu makhrajuhal khayshum. Sifat dengung sama ada dengung datangnya daripada nun ataupun dengung datangnya daripada mim, tempat keluarnya iaitulah dari hidung kita. Jadi kita tak ada kena mengena dengan makhraj yang lain, kena keluarkan dengung itu dengan baik. Dan dengung itu pula kalau kita nak bincangkan, dengung dia ada dengung tebal, dia ada dengung tipis, kan? Dengung lambat, dengung cepat. Itu bergantung kepada hukum-hukum tu sendiri. Ikhfa syafawi ke, iqlab ke, ikhfa haqiqi ke, idgham ma'al ghunnah. Itu bergantung kepada semua hukum. Setiap hukum yang ada dengungnya itu, dia ada cara dengung yang sesuai dengan nama hukum itu. Sebab itu jangan dengung kita samakan. Dengung dia tak sama. Kalau dengung nun lain, nun musyaddadah lain, mim musyaddadah lain, dengung iqlab lain, dia semuanya dua harakat. Betul. Gunnah ni, huruf hukum-hukum dengung ni, semuanya dua harakat. Tetapi dua harakat iqlab tak sama dengan dua harakat ikhfa haqiqi.
Dua harakat idgham ma'al gunnah tak sama dengan idgham mithlain saghir. Itu bezanya. Jangan kita samakan. Contoh dengung yang salah. Contoh dengung yang salah. Memang bacaan berdengung dah. Ada dengung. Mungkin lebih daripada dua harakat. Tapi salah. Contohnya, kalau kita baca suratul Falaq. Saya ambil contoh yang paling mudah, yang paling boleh nampak. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Okey, setiap awal ayat yang kedua, ketiga, keempat, kelima tu ada dengung tak? Ada dengung tak? Nun dengan shin, Ustaz. Nun dengan shin. Ada dengung kan? Okey, berapa harakat yang saya buat? Sempurna tak? Lebih daripada 2 harakat. Lebih aja sama ni. Tak jaga langsung. Bagi Chan je. Cakap lah. Ngam-ngam 2 harakat lah. Okey, tak apalah. Lebih 2 harakat. Saya setuju lah. Saya memang sengaja panjangkan nak bagi nampak nyata dan jelas. Tapi rasa puas tak? Okey tak dengung tu? Pas tak? Macam tertipis, Ustaz. Macam tertipis. Okey, so komen dari seorang ustaz, Masya Allah, yang lepas itqan. Lepasan itqan. Dia macam ada pengalaman kan. Mungkin ada komen, dia ada bincang-bincang, discuss. Okey, dia kata macam tertipis, lebih kepada tipis sikit. Okey, itu satu komen. Ada lagi tak? Bagi yang lain macam mana? Puas tak dengan dengung yang saya cuba bagi contoh tadi? Yang lain okey semua Tak apa, saya terima komen yang membina. Okey. Okey Okey, Okey. Haji Hanafi, minta nama sama. Okey, tapi saya kata tak okey. Ini yang saya kata tak okey. Dengung ni walaupun 2 harakat, walaupun mungkin agak lebih daripada 2 harakat, tapi tak okey. Dengung yang salah. Saya dah cuba buat contoh dengung yang salah. Bukan dengung ni bukan semuanya 2 harakat sama. Kita perhatikan nun yang dengung-dengung yang ada pada awal-awal ni semuanya contoh untuk hukum ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi kalau kita belajar secara mendalam, dia ada kena sembunyikan nun mati tu. Kita nak kena sembunyikan, nak kena ikhfakan nun mati ke dalam huruf ikhfa. Di sini nun mati kita nak sembunyikan ke dalam huruf shin. Maknanya dalam tempoh 2 harakat dengung tu, kita nak kena sembunyikan nun mati ke dalam shin. Apa yang saya baca tadi, saya tak sembunyikan. Saya hanya dengung sahaja. Min syarri. Saya habiskan 2 harakat pada nun mati, baru saya sebut shin. Mana ikhfa? Dengung ada tapi tak ada ikhfa. Nampak tak tuan-tuan semua? Kita nampak macam dengung kan? Best. Betul. Tapi belum dengung yang betul. Sebab ikhfa kena dengung dan kena sembunyikan sebahagian dengung yang 2 harakat itu ke dalam huruf ikhfa. Sebab itu saya istilahkan dalam syarahat ikhfa haqiqi, setiap kali kita jumpa hukum ikhfa haqiqi, dalam dengung 2 harakat itu kita dah standby untuk nak sebutkan huruf ikhfa yang berikutnya. Sama ada huruf shin, huruf sin, apa-apa huruf ikhfa yang 15 tu, kita dah nak kena standby untuk huruf. Untuk nak kena sebutkan huruf tu. Min sya. Ini dengung ikhfa. Min sya. Belum habis lagi 2 harakat, bibir mulut saya dah berubah daripada dengung dan dah standby tepi lidah depan ini nak sebutkan huruf shin. Min sya. Dia beza dengan min sya. Dengung dua-dua ada harakat. Tapi yang tak ada ikhfa itu dia hanya pada nun. Barulah dia sebut shin. Itu kita pisahkan dan kita tak sembunyikan. Sama kan?
Jadi dengung-dengung yang lain pun sama juga, kita ikut kepada hukum. Kalau idgham memasukkan, kalau iqlab kita tukarkan, kalau ikhfa kita sembunyikan. Semuanya 2 harakat, tetapi lain-lain cara dengung itu, lain-lain cara 2 harakat itu. Okey, saya rasa dah banyak sangat macam-macam kita bersembang malam ini, kita kongsi macam ni. Bolehkah baca macam ustaz baca tadi? Tak boleh. Tak boleh, tak sempurna. Jangan ikut walaupun ustaz. Kadang-kadang dia bagi contoh yang salah, jangan kita ikut pula. Kita ambil yang keruh. Astagfirullah. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ambil yang betul, jangan ikut yang tak betul. Walaupun orang tu namanya yang baik, dia tak semestinya kita kena ikut semua, kita ambil yang betul. Okey, jadi tadi betul-betul saya buat contoh yang salah, jadi salah lah. Siapa-siapa yang dengung ikhfa tanpa sembunyikan, maka dengung ikhfanya tak sempurna. Tak sempurna. Salah berat ke besar ke, itu lain ceritalah. Cuma tajwidnya tak sempurna. Tajwidnya tak sempurna. Okey. Saya rasa buka peluang kalau ada siapa-siapa nak tambah lagi, insya-Allah, sebelum kita tutup dan kita rehat. Okey, semua boleh faham semua untuk malam ni, insya-Allah. Sikit-sikit okay, tak apalah yang berat-berat tu, tak apalah, apa tu, bersabar dulu. Kalau yang mungkin antara kita ada yang faham tak faham, mungkin tak boleh telan, tak boleh nak simpan lagi kan apa yang dengar semua ni. Tak apa, biasakan awid kita, biasakan diri kita mendengar syarahan-syarahan ini ataupun penjelasan kupasan ini, insya-Allah menjada-wajada. Bila lama-lama insya-Allah kita akan dapat apa yang kita usahakan. Saya nampak ada 1-2 nama ni memang selalu dia mesej saya, dia tak faham. Saya kata sabarlah, teruskan lagi, bersabar. Insya-Allah satu masa nanti Allah Subhanahu Wa Taala bukakan mata hati kita. Insya-Allah terus menjadi ahli tajwid, insya-Allah. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita rehat, insya-Allah, dan kita boleh lagi tangguhkan perbincangan kita dalam kelas yang akan datang. Apa yang saya perkatakan malam ini sekiranya baik, insya-Allah jadikan sebagai ilmu dan juga bekalan, sebagai senjata waktu kita nak membaca Al-Quran. Setiap kali kita membaca Al-Quran, gunakanlah senjata tajwid ini sebagai kaedah-kaedah yang dapat kita memperhalusi lagi dan memperbaiki lagi bacaan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada semua yang datang malam ini dan juga bersama kita, walaupun esok ada nak sambut Hari Merdeka, ramai juga yang masuk malam ini, masya-Allah. Semoga bermanfaatlah ilmu kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia masuk juga lah. Dia tak pergi mari. Sama-sama. Tu saya dah pelik dah, nama siapa tu? Ana pula tu. Masya-Allah. Hajah, dia guna nama Hajah pula tu. Masya-Allah. Suara dah keluar. Dia keluar suara dia habis. Pukul 9 tepat termasuk tadi Ustaz. Masya-Allah. Itulah saya dah nampak dah tu. Alhamdulillah, insya-Allah. Pelajar cemerlang. Hari ini Datin Intan paling cemerlang. Datin Intan paling cemerlang. Datin Itu pelajar baru join tu. Masya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Terima kasihlah banyak ni. Komen-komen ni boleh simpan lah. Okey, jumpa lagi, insya-Allah. Cemerlang Ustaz tak pakai songkok hari ni. Yang di Gunung Fuji tak pakai songkok. Nampak muda lagi lah. Santai. Ada songkok sebelah dia. Tadi saya nak cakap sikit pasal Haji Samad cakap, Ustaz punya dengung 3 harakat. Kalau saya nak tanya Haji Azman lah, dia pasal berapa harakat dia expert lah Ustaz. Ya. Itulah. Terus tengah. Itulah. Tapi dia tak nak komen saya. Komen je, tak apa. Dia kata lalu tipis. Jadi bagi saya nak tanya dia, berapa harakat Ustaz baca? Atau Okey, dari segi harakat saya pernah terangkan, dia harakat kalau lebih dalam dengung, kita tak boleh nak argue sangat. Kita tak boleh nak mempertikaikan sangat. Sebab dengung hanya satu dengung je. Dia lain harakat mat. Kalau harakat mat kita kena pertikaikan dan nak kena halusi dan nak kena betul-betul adil. Kalau terlebih daripada 2, dia akan jadi 4, 5, 6.
Kalau pada kurang daripada 2 dia tak jadi mat. Tapi yang dengung katakan lebih daripada 2 pun dia masih dengung juga, cuma dengung terlebih sikit. Tapi antara dengung lebih dengan dengung kurang, yang mana teruk? Dengung kurang. Biar lebih daripada kita kurang. Itu. Tapi jangan sengaja-sengaja lah. Untuk nak melatihkan diri boleh, insya-Allah. Haji Azman, no comment lah. Dia santai di tepi pantai tu. Cik, saya komen tadi pasal tipis, dia dekat-dekat dengan huruf sin daripada shin. Maksud itu maksud saya lah. Jadi kalau macam kita shin kan tebal sikit daripada huruf sin kan. Jadi saya terdengar macam sin gitu, sin, tapi cuma saya tak dapat nak terangkan tentang masuk atau tak masuknya. Ya, betul. Dia memang tak nampak pun. Mungkin berdepan-depan mungkin nampak lah. Jumpa dengan Haji Taib nanti kat depan-depan, nanti tengok ikhfa dia. Bila khatam hari Sabtu ni? Hari Sabtu, insyaAllah. Boleh check dia baca. Grup itulah grup ajar seperti itu. Ajar anak. Haji Taib kena baca 2 surah lagi. Tu. Kafirun dengan An-Nasr Ustaz Azman nak check. Ustaz Azman akan check. Dia kasih dengung lebih-lebih. Dia tahu lah, ini lebih pada 2 ni, 2,5 ni. Awak ingat dah kemarin dah? Dia kena komen dari tu, dia tanya apa macam saya boleh kira ni harkat. Okey, dah tu mencuba. Awak baca 1,5 rakaat. 1,5 rakaat. Mana? Itu boleh agak-agak lah. Pasal dia expert Ustaz. Dia expert. Tidak, bukan expert sangat. Ini saja je kita dalam grup kita, saya beranilah cakap. Kalau macam ramai gini saya tak berani cakap. Tak apa. Untuk ilmu tak apa, insya-Allah. Belum standard lagi. Insya-Allah. Barakallah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Okey. Selamat rehat semua, insya-Allah. Jumpa lagi, insya-Allah. Insya-Allah.